Dan kami telah tentukan kepada Bani Israel di dalam Alkitab bahawa kamu merosakkan muka bumi sebanyak 2 kali dan kamu sombong dengan kesombongan yang besar. Ayat ini surah yang kita baca ni suratul Isra, ayat 4 suratul Isra. Suratul Isra juga dipanggil dengan nama surah Bani Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma nawwir qulubana bi anwaril Qur'an. Ya Allah, terangilah hati-hati kami dengan cahaya Al-Quran. Allahumma adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an. Ya Allah, masukilah kami ke dalam syurga-Mu melalui syafaat Al-Quran. Allahumma najjina minan nar bi hurmatil Qur'an. Ya Allah, lindungilah kami daripada neraka-Mu melalui kemuliaan Al-Quran. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadayna ila bani Israila fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'alunna 'uluwan kabira. Ayat 4 suratul Isra. Dan kami telah tentukan kepada Bani Israel di dalam Alkitab bahawa kamu merosakkan muka bumi sebanyak 2 kali dan kamu sombong dengan kesombongan yang besar. Ayat ini surah yang kita baca ni suratul Isra, ayat 4 suratul Isra. Suratul Isra juga dipanggil dengan nama surah Bani Israel. Surah ini dipanggil dengan suratul Isra kerana ayat pertama dia subhanalladzi asra bi'abdihi. Ayat pertama membicarakan tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan. Suratul Isra ini juga dipanggil dengan nama surah Bani Israel kerana pada ayat yang keempat disebut wa qadayna ila bani Israila. Dan kami telah tentukan kepada Bani Israel. Nak menggambarkan kepada kita bagaimana Al-Quranul Karim telah meletakkan kedudukan yang tinggi, kedudukan yang baik kepada orang-orang Yahudi. Ayat ini nak menceritakan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menentukan kepada Bani Israel mereka melakukan kerosakan di atas muka bumi sebanyak 2 kali dan mereka itu melakukan kesombongan yang besar. Apa makna mereka melakukan kerosakan di atas muka bumi sebanyak 2 kali? Ada ulama yang berkata kerana yang pertamanya, kerosakan yang pertama adalah mereka telah meminda kitab Taurat. Maka anak cucu mereka yang datang selepas zaman itu, zaman dipinda kitab itu, di zaman Babylon menyerang mereka, anak cucu cicit mereka hingga kiamat berada di dalam kesesatan kerana kitab mereka telah dipinda oleh moyang-moyang mereka dulu. Ada ulama kata yang keduanya adalah kerana mereka ini melakukan keingkaran, menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2. Ada ulama kata yang dimasukkan dengan 2 di situ adalah kerana mereka
merosakkan ajaran Nabi Isa alaihi salam, dan mereka menolak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini nak menceritakan kepada kita bahawa mereka itu pertama melakukan kerosakan, yang kedua kesombongan. Sombong menyebabkan mereka melakukan kerosakan. Maka akhirnya mereka menjadi kufur. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Al-Hasyr, "Wallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim." Dialah Allah Taala, dialah yang telah mengeluarkan orang-orang yang kafir di kalangan ahli kitab. Allah mengeluarkan mereka daripada kampung halaman mereka untuk kali yang pertama. Ya awalil hasyr. Ayat ini menyebut huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab. Orang-orang yang kafir di kalangan ahli kitab. Maknanya ahli kitab ada dua. Ada yang beriman dan ada yang kafir. Yang kafir ini sekarang disebut dengan nama Zionis. Telah pun memimpin masyarakat semenjak daripada zaman dulu lagi. Di zaman Nabi SAW, Bani Nadir telah pun dipimpin oleh Zionis. Oleh orang-orang yang kafir di kalangan orang Yahudi, itulah yang memimpin orang-orang Yahudi. Jadi rosaklah Yahudi. Hari ini macam tu juga. Orang-orang Zionis yang kafir itu telah memimpin orang-orang Yahudi. Maka rosaklah orang Yahudi. Rosaklah masyarakat Yahudi. Mereka yang kafir ini, Zionis ini, melakukan berbagai-bagai kerosakan sepanjang zaman. Termasuk mereka itu meletakkan kedudukan yang tidak betul kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada kurun yang ke-19, mereka telah merancang untuk menjadikan Palestin sebagai negeri tempat berkumpulnya orang-orang Yahudi. Hari ini ramai pelancong-pelancong Eropah datang menjadi orang-orang Eropah lah. Orang-orang Eropah yang datang menjadi pelancong di Timur Tengah. Cuba memahami konflik antara Yahudi dengan orang Islam ni. Sebahagian besar daripada mereka akhirnya datang kepada Islam. Datang kepada Islam kerana apa? Kerana mereka mendapati apa yang dibuat oleh orang Zionis ini adalah suatu hal yang tidak betul. Mereka mendakwa Palestin itu bumi orang-orang Yahudi adalah suatu hal yang tidak betul. Jadi pengkaji-pengkaji barat yang datang melancong di negara Asia Tengah ini, di negara Timur Tengah ini, mereka mendapati, yang datang kepada Islam itu, yang dapat hidayah itu, mendapati Zionis mendakwa Palestin itu bumi mereka adalah suatu hal yang tidak benar. Tak betul. Maka mereka mengkaji kajian-kajian, keterangan-keterangan, bukan saja kitab-kitab Islam, tetapi juga mereka mengkaji kitab-kitab Yahudi itu sendiri. Pelancong-pelancong, orang barat yang menjadi pelancong di Timur Tengah ini bukan sahaja tengok, berhubung, baca rujukan Islam. Tapi mereka juga membaca rujukan daripada Yahudi itu sendiri. Lalu mereka menemui suatu perkara catatan sejarah yang lebih kurang sama. Catatan sejarah yang lebih kurang sama ini bertentangan dengan apa yang Zionis itu sebut. Apa benda catatan yang hampir sama yang ditemui oleh mereka dalam rujukan Islam dan juga dalam rujukan Yahudi. Yang mereka temui ialah apabila Nabi Ibrahim AS masuk ke tanah suci maknanya tapak Baitul Maqdis. Apabila Nabi Ibrahim AS masuk ke tanah suci dengan dua isterinya, Sarah dan Hajar, di tempat itu sudah ada penghuni. Negeri itu nama dia Kanaan, negeri yang besar. Hari ini merangkumi Palestin,
Israel, Lebanon, Syria, sebahagian Syria, sebahagian Turki, sebahagian Saudi, sebahagian Mesir. Negeri Kanaan yang besar itu, apabila Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke negeri tersebut, sudah ada penduduk yang terdiri daripada keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Kanaan ni adalah nama anak Nabi Nuh yang derhaka. Hana ini mati lemas dalam bahtera, dalam bah yang besar itu. Kemudian adik-beradik dia yang lain yang beriman, anak-anak Nabi Nuh yang beriman, yang jadi adik-beradik Kanaan adalah Sam, Ham, Yafith. 3 orang. Yang ni bila beranak, salah seorang daripada mereka menamakan kepada anak ataupun cucu mereka dengan nama Kanaan. Jadi Kanaan ni ada 2. Kanaan pok saudara, Kanaan anak saudara. Kanaan anak saudara ni diberi nama dengan nama Kanaan kerana ambil nama pok saudara. Kanaan pok saudara ni adalah anak Nabi Nuh. Kanaan anak saudara adalah cucu Nabi Nuh. Hak mereka cucu ni pergi belayar. Yang pergi belayar, ada pergi masuk tanah Arab. Kemudian ada yang turun ke bawah sikit. Yang turun ke bawah sikit, yang nama Qibti turun ke Mesir. Yang nama Hirah turun ke tanah Arab. Yang nama Himyar turun ke tanah Arab. Yang nama Kanaan turun situ, beranak, bercucu, bercicit. Akhirnya negeri itu dipanggil dengan nama Negeri Kanaan. Negeri Kanaan yang luas itu Nabi Ibrahim mari duduk atas bukit. Orang lain mari duduk kawasan tepi air kerana mudah nak bercucuk tanam. Nabi Ibrahim mari duduk atas bukit. Bukit tu orang-orang yang soleh di kalangan anak cucu Kanaan ini, dia mengetahui satu rahsia. Rahsia ni orang tak tahu. Orang soleh sahaja tahu. Iaitu naik atas bukit itu, beribadah atas bukit itu, mudah datang perasaan khusyuk. Maknanya di atas bukit itu sudah ada kemuliaan. Di atas bukit itu sudah ada keberkatan. Orang lain tak nampak lagi, melainkan orang-orang yang soleh. Bila Nabi Ibrahim duduk atas bukit itu, akhirnya Nabi Ibrahim dikurniakan anak yang bernama Ishaq. Ishaq duduk situ. Ishaq dikurniakan anak kembar yang bernama Is ataupun Isau dan juga Yaqub. 2 beradik kembar ni, Is dan Yaqub ni, masa kecil dia baloh. Baloh ni biasalah kerja adik-beradik lah baloh ni. Kemudian bila naik umur remaja, mereka baloh. Yaqub ni, Yaqub takut dibunuh oleh Is. Adik takut abang dia bunuh dia. Maka dia pun melarikan diri ke Jordan. Hari ini kita panggil Jordan. Masa tu belum ada lagi nama Jordan. Jadi Nabi Yaqub keluar daripada tanah suci. Nabi Yaqub keluar daripada Palestin. Nabi Yaqub keluar daripada tanah suci ni kerana takut abang dia bunuh dia. Dia keluar dengan nasihat daripada mak dia. Mak dia kata, "Mu pergi larilah rumah pok saudara." Makna pok saudara tu ialah abang kepada mak. Jadi Nabi Yaqub dengan nasihat daripada mak dia telah pergi rumah pok saudara dia dan duduk di situ. Nabi Yaqub duduk di Jordan ni daripada zaman bujang. Siapa menikah? Dia menikah dengan sepupu dia, dia menikah dengan anak pok saudara dia tu. Dan dia dikurniakan 12 orang anak yang dipanggil dengan nama Bani Israel. Nabi Yaqub membesarkan anak dia di rumah pok saudara dia. Maknanya anak-anak Nabi Yaqub yang nama Israel ni membesar di rumah Toki dia. Di mana? Bukan di dalam tanah suci. Bukan di Palestin. Di luar tanah suci, di Jordan, kerana ayah dia Nabi Yaqub telah keluar daripada tanah suci.
hingga anaknya membesar di kawasan Jordan itu. Apabila mereka dilanda oleh kemarau yang panjang, seorang saudara mereka, adik mereka yang bernama Yusuf alaihissalam, ajak mereka masuk ke negeri Mesir. Nabi Yusuf kata, waktu ni bi ahlikum ajma'in. Kamu semua hidup sana susah, tak ada makanan. Marilah kepada aku dengan bawa keluarga semua sekali. Maka sebelah orang adik-beradik Nabi Yusuf ni bawa anak beranak, termasuk bawa Nabi Yaqub yang tua. Nabi Yaqub tua dah. Kemudiannya bawa masuk ke dalam negeri Mesir. Dan mereka masuk dalam keadaan menyanjungi Nabi Yusuf alaihissalam. Masuk dalam keadaan sujud. Dan Quran gambarkan itulah dia tafsiran mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf mimpi melihat sebelah bintang, bulan dan matahari sujud kepada dia. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Makna apa? Maknanya ayahnya Nabi Yaqub dan mak tirinya dan sebelah orang adik-beradiknya sujud kepada dia, hormat kepada dia waktu mula-mula masuk ke Mesir. Dan Nabi Yusuf ni membantu adik-beradik dia, maka adik-beradik dia jadi orang senang duduk di Mesir. Adik-beradik Nabi Yusuf sendiri pun bukan orang Mesir, jadi menteri di Mesir. Jadi orang senang di Mesir. Orang Mesir sendiri hidup susah. Orang Mesir sendiri kerja tanah gandum. Yang duduk di gedung-gedung kilang gandum, yang duduk di gedung-gedung gandum, adik-beradik Nabi Yusuf. Jadi akhirnya Bani Israel hidup senang selama beberapa keturunan. Lepas tu kerajaan itu digulingkan. Kemudian Bani Israel mula hidup susah. Sampailah kemuncak kesusahan penindasan terhadap Bani Israel adalah di zaman lahirnya Nabi Musa alaihissalam. Lepas tu Nabi Musa ajak mereka keluar daripada Mesir, mereka berada di Sinai. Makna apa? Maknanya selama beberapa generasi yang panjang dalam sejarah kemunculan awal Bani Israel tidak berada di Palestin. Bani Israel tidak berada di Baitul Maqdis, di tanah suci yang menjadi tapak Baitul Maqdis. Tidak ada. Siapa yang ada situ? Bani Israel hanyalah masuk ke Palestin zaman Nabi Daud alaihissalam. Duduk di situ sehingga zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, anak Nabi Daud. Lepas tu duduklah beberapa lama, lepas tu mereka berkelahi, mereka dijajah. Mereka dijajah oleh Babylon. Mereka dibawa pergi, diheret pergi ke Babylon. Babylon mana di Iraq. Daripada Palestin diheret jadi bawa pergi ke Iraq, jadi hamba di Iraq. Bila jadi hamba di Iraq, maka mereka pun hidup susah. Kerana nak survival kehidupan, mereka terpaksa melakukan perkara yang haram. Perkara haram mereka terpaksa buat. Sebab kena suruh. Kalau tak buat, kena bunuh. Maka mereka pun mengubah, meminda kitab mereka. Akhirnya kerajaan Babylon ni lemah. Akhirnya mereka berani-berani ni balik semula ke Palestin. Membina kerajaan yang baru di atas tapak kerajaan Nabi Sulaiman sampai zaman Nabi Isa alaihissalam. Jadi masa Nabi Musa mengajak mereka masuk ke Palestin, mereka tak mahu masuk ke Palestin. Mereka kata, inna fiha qauman jabbarin. Sesungguhnya padanya dalam Palestin tu, dalam tanah suci tu, yang memerintah tanah suci itu adalah kaum yang jahat. Siapa dia yang jahat ni? Pada pandangan Bani Israel yang duduk di tengah Sinai sana, Palestin itu negerinya dipimpin oleh orang yang jahat.
Kalau kita masuk lawan mereka, mereka akan bunuh kita. Supaya kita tidak kena bunuh, maka kita jangan masuk. Mereka tidak mematuhi perintah Nabi Musa alaihissalam. Soalannya, yang kamu kata dalam Palestin itu orang jahat, siapa dia yang jahat tu? Ulama sejarah jawab. Ulama sejarah ni bukan saja orang Islam. Bukan saja penulis-penulis di kalangan Bani Israel. Penduduk asal Palestin itu pertama sekali daripada keturunan Kanaan. Keturunan cucu cicit Nabi Nuh alaihissalam. Asal. Yang asal lapis kedua adalah daripada keturunan Is bin Ishaq bin Ibrahim yang merupakan abang kepada Nabi Yaqub alaihissalam. Bani Israel kata hari ni lah, Zionis hari ni kata, Palestin tanah mereka. Bukan tanah mereka kerana kemunculan awal mereka bukan di situ. Di luar tanah tu, Nabi Yaqub dah berpindah lari keluar dah. Zaman bujang lagi dia telah meninggalkan Palestin. Baitul Maqdis. Apa Baitul Maqdis, tanah suci itu. Mereka kata mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang lain pun keturunan Nabi Ibrahim juga. Is bin Ishaq bin Ibrahim. Keturunan dia yang tidak lari, yang tidak keluar, yang tidak berpindah, yang bermukim di situ. Sampai hari ini pun ada yang bermukim ke situ. Dalam tempoh yang panjang. Kenapa orang tak suluh ataupun dunia tidak suluh? Mereka juga keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Banyak nama-nama tempat yang diberi nama di kawasan situ adalah nama orang. Palestin sendiri nama orang. Jordan nama orang. Lebanon nama orang. Beirut nama orang. Dimash nama orang. Nama orang, nama tempat di situ diberi nama dengan nama orang. Nama orang yang diberi nama dengan nama tempat tu, nama siapa dia? Di antaranya adalah nama-nama keturunan Is bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi bila nama kapung tu bukan nama Bani Israel, tetapi nama Bani Is bin Ishaq, nama kapung tu, nama tempat kat situ diberi nama dengan nama anak beranak abang Nabi Yaqub alaihissalam. Tiba-tiba cucu cicit Nabi Yaqub alaihissalam nak mendakwa, ni tempat kami. Saya tak tahu ada dalam sejarah. Inilah yang menyebabkan sebahagian pengkaji-pengkaji barat yang mari melancong ke Timur Tengah mendapati dakwaan Zionis itu tidak betul. Pertama. Yang kedua, apabila Rom menjajah Palestin. Rom ni dia jajah Palestin selepas zaman Nabi Isa alaihissalam. Orang Yahudi ditekan oleh Rom. Kita buat cerita-cerita Rom ni tuan-tuan, kita bawa contoh lah. Cerita Ashabul Kahfi. Cerita Ashabul Kahfi ni cerita anak pembesar Rom yang beriman kepada ajaran Nabi Isa, ahli tauhid. Tapi lokasi dia di Damsyik. Lokasi dia di Syam. Macam mana anak Rom tapi gua tu ada di Syam. Ini nak cerita pada kita bahawa Rom pernah menjajah kawasan situ dan membentuk satu kerajaan. Sebab Rom Timur, Rom Barat nu jauh, Itali nu jauh, mereka buat satu pusat baru yang dinamakan Rom Timur, yang disebut dengan nama Byzantine. Rom tu mari jajah Palestin, mereka menindas orang Yahudi. Maka orang Yahudi mengambil sikap untuk keluar daripada Palestin. Keluar daripada Palestin, mereka duduk di Syam. Dan mereka ni orang Yahudi zaman itulah mempunyai catatan. Ada banyak buku yang ditulis.
Selama ratusan tahun itu ada banyak buku sejarah, buku yang ditulis yang menjadi rujukan hari ini, menyaksikan mereka itu menghina tanah kediaman mereka di situ. Mereka kata bumi Palestin itu bumi yang celaka. Tanah suci, mereka kata bumi yang celaka. Sebab apa celaka? Kerana Rom menindas mereka. Kerana bumi itu celakalah, maka mereka keluar daripada Palestin, pergi duduk di Syam. Mula-mula sekali. Daripada Syam tu mereka berpindah lagi, pergi ke Eropah dan sebagainya lagi. Ada di antara mereka yang masuk ke tanah Arab. Mereka ni, zaman tu mereka menulis Palestin sebagai bumi celaka kerana tidak boleh hidup senang. Semua orang tahu bumi itu bumi yang suci. Tapi mereka keluar, tidak ada seorang pun orang Yahudi yang duduk kat situ. Semua keluar. Dan siapa yang duduk kat situ? Zaman Nabi SAW, sama juga zaman Sayyidina Umar, zaman Nabi Isra' Mi'raj. Siapa duduk situ? Kristian. Zaman Sayyidina Umar datang ke Masjidil Aqsa untuk menerima anak kunci Masjidil Aqsa. Diserahkan kepada Sayyidina Umar. Siapa yang tukang serah anak kunci Masjidil Aqsa kepada Sayyidina Umar itu? Orang Kristian. Palestin telah jadi bumi Kristian. Siapa yang jadi Kristian tu? Penduduk Palestin yang jadi Kristian tu asalnya siapa dia? Jawabnya yang jadi Kristian itu di antaranya keturunan Kan'an asal satu. Di antaranya keturunan Is bin Ishaq bin Ibrahim. Hak ni tidak lari. Tapi Bani Israel Yahudi lari daripada Palestin. Sebab apa? Kerana Allah Ta'ala jadikan bangsa lain, dia ada, Allah Ta'ala pamerkan tajalli asma' dia. Allah itu Al-Malik, maha menguasai, maha raja lah kita kata. Maksudnya bangsa lain, dia rasa dia memiliki bumi itu, orang asas itu merasai dia memiliki bumi itu, maka bumi itu dia kena pertahankan daripada penjajah. Walaupun dalam mempertahankan bumi itu dia mati, tak apa. Ini ada pada banyak bangsa. Maka orang Kanaan, orang Is bin Ishaq bin Yaqub, Is bin Ishaq bin Ibrahim ini merasakan ni tanah kita. Bani Israel tak rasa Palestin ini tanah kita. Maka bila kena tekan, mereka lari. Orang yang merasakan ini tanah kita, bila mereka kena tekan, mereka akan lawan. Penduduk pribumi asal akan lawan penjajah. Dan Allah Ta'ala menjadikan penduduk pribumi adalah memiliki bumi itu. Penjajah kejam macam mana sekalipun, akhirnya akan tewas dan meninggalkan bumi yang dijajah. Ini berlaku. Dalam sejarah dunia yang panjang, tidak ada pada Yahudi. Yahudi fikir apa? Yahudi fikir, kita duduk sini susah, kita kena berpindah ke negeri yang lebih senang nak berniaga. Lebih senang cari makan. Supaya di negeri itu kita boleh kumpul kekayaan. Fikir yang dia, kekayaan. Bukan fikir yang dia, tanah ni, tanah kita. Ini mereka tulis waktu tu. Dalam ratusan tahun mereka keluar meninggalkan Palestin itu, mereka tulis. Dan hari ni pengkaji barat yang mari melancong di Timur Tengah membaca rujukan-rujukan itu. Maka ada di antara mereka yang berpindah itu masuk ke tanah Arab. Di antaranya ialah Nadir, Qainuqa, Quraizah. Yahudi yang pindah ke Syam
ada yang pergi ke Eropah. Masa tu belum ada lagi lah Belanda, Portugis, belum ada lagi. Ada yang masuk ke tanah Arab. 3 orang ni masuk ke Madinah kerana mereka mendapati dalam ilmu mereka Rasul akhir zaman akan muncul di Madinah. Ini 200 tahun sebelum Nabi berhijrah. Mereka bagi ke Madinah kerana nak beriman kepada Rasul yang akan datang ke Madinah. Maknanya orang Yahudi yang mari ke Madinah ni, macam tok nenek moyang orang Ansar jugalah. Mari ke Madinah kerana nak beriman pada Nabi, kerana Nabi akan muncul di Madinah menurut ilmu mereka. Orang Ansar, tok nenek moyang dia dulu, keluar daripada Yaman, mari masuk Madinah. Sebab apa? Sebab nak beriman ke Rasul. Tunggu lepas 1 generasi, Rasul tak mari lagi. Generasi kedua, Rasul tak mari lagi. Akhirnya bila Rasul itu datang, cucu cicit mereka yang jumlah lebih kurang 100 orang ni, mereka yang menjadi ahli Bai'atul Aqabah ini, mereka jadi orang Ansar, beriman kepada Nabi. Orang lain tak beriman lagi. Madinah orang tak beriman lagi. Orang lain tak beriman lagi. Mereka telah beriman. Orang Ansar tu. Bukan semua orang Madinah jadi Ansar. Orang yang beriman mereka awal. Mereka jadi beriman. Kenapa? Ada lagi orang Madinah tak beriman. Mereka beriman kerana moyang mereka masuk Madinah dengan tujuan nak beriman kepada Nabi. Maka mereka jadi beriman. Ansar. Tapi cucu cicit Nadir, Qainuqa, Quraizah ni mari ke Madinah kerana nak beriman pada Nabi. Keturunan mereka jadi tak beriman pada Nabi pada waktu Nabi itu datang. Ansar tu nenek moyang dia sembah patung. Nak beriman pada Nabi, jadi beriman. Masuk Madinah kerana nak beriman pada Nabi, jadi beriman. Cucu cicit ni ingat pesanan Tok Ki. Kita mari ni kerana nak ikut Nabi. Tapi cucu cicit Nadir, cucu cicit Quraizah, cucu cicit Qainuqa tak beriman. Walaupun mereka tahu moyang mereka masuk ke Madinah kerana nak beriman pada Nabi, mereka jadi tidak beriman kerana terhalang. Ada hijab. Apa hijabnya? Wala ta'alunna 'uluwan kabira. Kerana sombong. Sombong, kita lebih. Sombong di hadapan kebenaran, maka hati mereka terhijab. Mereka tak beriman pada Nabi. Walaupun moyang mereka orang mulia. Hak Ansar ni mereka beriman pada Nabi. Walaupun moyang mereka orang hina, penyembah agama, penyembah patung. Nabi SAW akhirnya menghalau Bani Nadir. Bani Nadir ni naik ke Syam. Sayyidina Umar ambil Khaybar, maka orang Yahudi dihantar ke Syam. Orang Yahudi pergi mana? Balik ke tempat asal mereka datang. Zaman lepas zaman Nabi, orang Yahudi telah balik ke tempat asal daripada mana mereka datang. Mereka datang daripada Syam, mereka balik semula ke Syam. Hak ni ada orang marah. Ada sahabat yang marah pada Sayyidina Umar kerana Sayyidina Umar hantar balik orang Yahudi di Khaybar balik ke Syam. Ada sahabat tak setuju. Kerana bila mereka balik semula ke Syam, mereka sudah berada lebih hampir kepada Palestin. Orang Yahudi akan balik ke Palestin. Balik ke tanah asal mereka, maka mereka jadi kuat. Ada orang yang mendakwa begitu. Tetapi ijtihad Sayyidina Umar ni betul. Apabila orang Yahudi yang balik ke Syam itu tidak nak masuk, tidak berkeinginan untuk masuk dalam Palestin. Pada balik ke Syam,
Balik ke Palestin lah. Dan kamu kata Nabi Sulaiman, kamu kata Nabi Daud, ni balik lah. Tetapi orang Yahudi yang berkumpul di Syam itu tidak balik ke Palestin. Kerana mereka tulis dalam buku mereka ni. Yang hari ni orang duk kaji tulisan-tulisan itu. Mereka kata kerana kalau mereka masuk ke Palestin, mereka tidak boleh berniaga. Kerana mereka akan ditindas oleh orang-orang Kristian yang duduk di Palestin. Tak masuk Palestin sebab kalau berniaga kena tindas. Dia tak ada lah perasaan bahawa Palestin itu tanah air mereka. Tak ada. Tetapi mereka itu lepas beberapa ratus tahun, mereka keluar daripada Syam, mereka masuk ke bumi orang Islam. Masuk ke Baghdad. Masuk ke Yaman. Zaman Abbasiyah, zaman Uthmaniyah, mereka masuk ke negeri-negeri orang Islam. Sebab apa? Sebab orang Islam ni, mereka masuk berniaga di kampung orang Islam tidak menghalang mereka. Tapi kalau mereka masuk kampung orang Kristian akan halang mereka. Maka mereka masuk dalam kampung orang Islam. Di bandar-bandar zaman Uthmaniyah dulu penuh. Di Mesir juta-juta dia. Di Baghdad juta jumlah dia. Yang akhirnya mereka dipindahkan ke Palestin selepas Balfour Declaration. Jadi catatan sejarah menyebut, catatan Islam, catatan KP ke tak kira lah, menyebut pada zaman Rom memerintah Palestin, mereka Yahudi telah meninggalkan Palestin. Sebab tu. Ni catatan sejarah ni. Islam pun sebut, Kristian pun sebut, Yahudi pun sebut. Islam tak ada, Nabi Muhammad tak ada lagi masa tu. Jadi bila disebut orang Yahudi sudah keluar daripada Palestin zaman Rom, kerana Rom menindas mereka, siapa yang ada di Palestin? Yang ada di Palestin adalah orang yang sanggup masuk Kristian. Kanaan, Asal sanggup masuk. Boleh duduk di Palestin. Jadi Kristian. Bani Is duduk situ. Ini bukan Bani Israel. Duduk di Palestin. Jadi Kristian. Palestin, Bani Israel tak nak masuk Kristian. Lari kerana kena tindas. Lari. Semua lari. Tidak tinggal satu keluarga lagi pun. Ini ditulis oleh sumber-sumber daripada Kristian. Dan sumber Yahudi menulis benda ni juga dengan kecam kerajaan Rom. Mencemoh kerajaan Rom. Tulisan mereka meninggalkan Palestin dikaji juga pada hari ini. Jadi pada masa yang panjang, orang-orang Yahudi telah meninggalkan Palestin. Jadi Kristian. Orang yang ada kat situ adalah orang Kristian. Bukan Bani Israel lah. Orang yang lain daripada Bani Israel jadi Kristian. Yang kita perlu belajar ialah ketika berlaku crusade, perang Salibiyah. Perang Salibiyah maknanya Kristian daripada Eropah mari nak serang, mari nak ambil Baitul Maqdis. Orang Kristian di Baitul Maqdis tidak sokong orang Kristian yang mari daripada Eropah. Orang Kristian di Baitul Maqdis sokong orang Islam. Itu kursi tak berjaya akhirnya. Kenapa begitu? Ini nak cerita bahawa mereka yang duduk di situ, yang jadi Kristian, bawah pemerintahan Rom, kecenderungan mereka, hubungan mereka dengan Islam jadi baik. Hari ini Zionis kata apa? Zionis kata orang Palestin itu pun orang luar juga. Kerana Palestin asal bukan bercakap Arab. Tiba-tiba hari ini Palestin bercakap Arab. Bagaimana Palestin yang bukan Arab jadi bercakap Arab? Ini menandakan Arab menjajah Palestin. Kata Zionis hari ini.
kita perlu melihat bahawa yang jadi Kristian ni sebahagian besarnya daripada asal keturunan Kanaan, asal keturunan Is bin Ishaq tadi. Bila pendakwah datang dalam sejarah yang panjang, pendakwah ni dia datang, dia menikah dengan perempuan tempatan di mana-manalah, di alam Melayu ke, India ke, di Afrika ke, termasuk di Palestin. Pendakwah ni orang lelaki mari berdagang, menikah dengan perempuan tempatan, boleh anak. Tempat kita macam itulah. Orang Melayu ada darah Arab. Orang Melayu ada darah apa? Darah pendakwah awal Islam yang datang ke alam Melayu. Orang Melayu ni adalah baka-baka yang terbaik daripada pendakwah. Maknanya ada darah Arab. Mereka mari ke alam Melayu, menikah dengan perempuan tempatan, boleh anak. Anak cakap bahasa mak, anak tidak cakap bahasa ayah. Jadilah bahasa Melayu. Di Afrika, pendakwah mari menikah dengan orang tempatan. Nikah boleh anak. Anak cakap bahasa ayah, anak tidak cakap bahasa mak. Bila pendakwah Arab mari anak cakap bahasa ayah, hari ni kita tengok. Libya cakap Arab, Tunisia cakap Arab, Maghribi cakap Arab, Sudan cakap Arab, Mesir cakap Arab. Sebahagian besar belah utara Afrika cakap Arab. Macam mana boleh cakap Arab? Mereka bukan asalnya negeri Arab. Negeri Arab asal ialah sebenarnya tanah Arab tu. Tapi negeri-negeri utara Afrika bukan negeri Arab. Hari ini menjadi negeri Arab, duduk bawah Arab League, Jami' Dual Arabiyah. Dia antara faktor. Sebab pendakwah mari menikah dengan perempuan tempatan, dapat anak cakap bahasa ayah. Kita cakap bahasa mak, anak cakap bahasa mak. Begitulah juga di Palestin. Di Palestin, sahabat hak mari, di antara sahabat yang datang adalah Tamim Ad-Dari. Sahabat yang nama Tamim Ad-Dari ini meriwayatkan hadis yang terkenal, dia riwayat adalah bab Ya'juj dan Ma'juj. Banyak lagi lah pendakwa-pendakwa lain mari menikah dengan orang perempuan tempatan. Nikah dengan siapa? Dengan anak cucu Is bin Ishaq tadi. Ataupun anak cucu Kanaan tadi. Menikah tu bi anak cakap bahasa ayah. Jadilah hari ini orang Palestin cakap Arab. Kalau kita tengok mudah je nak cakap Arab tak? Masa tu. Tapi anak-anak zaman tu kita lah pilih cakap bahasa mak. Itulah akibatnya baca Quran pun tak berapa faham. Tak apalah, tu Allah Ta'ala buat. Cuma nak cerita di sini bahawa sesungguhnya hari ini nama-nama tempat yang ada di sekitar-sekitar itu, nama Palestin, nama Jordan, ini nama orang, nama Bani anak cucu Is bin Ishaq bin Ibrahim, ataupun anak cucu Kanaan tadi. Mereka itu menerima Islam, mereka itu kasih kepada Islam, mereka itu menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa mereka. Hak ni kemudian tu dari segi bercakap Arab mari kemudian tu. Tapi mereka penduduk di situ dah. Yang mana Bani Israel itu mari kemudian mari jadi pemerintah zaman Nabi Daud alaihi salam. Dia kuatlah perang-perang, negeri dia kecil, negeri dia muda, perang-perang menang, dia rasa dia kuat. Zaman Nabi Sulaiman itu. Tetapi bagi penduduk asal, Bani Israel itulah penjajah. Sebab dia mari kemudian. Cumanya mereka itu masuk
Allah memerintahkan mereka masuk zaman Nabi Musa alaihi salam. Sebab Nabi Musa ni ada kitab Taurat. Masuk tu bawa kitab Taurat. Sebab penduduk di situ masih ikut ajaran Nabi Ibrahim alaihi salam. Okey, Nabi Musa mari bawa kitab Taurat. Okey, bawa kitab Taurat ni dalam Palestin. Itu maksud asalnya. Tapi mereka tidak masuk ke Palestin zaman Nabi Musa. Sampailah Nabi Musa wafat. Tempoh yang panjang zaman Nabi Daud baru mereka masuk. Mereka masuk dengan kitab Taurat lah. Kerana mereka adalah penganut ajaran kitab Taurat. Jadi apa yang berlaku hari ini ialah ramai orang-orang yang masuk Islam sebab apa? Melihat bahawa orang yang kafir di kalangan ahli kitab, hak kita sebut Zionis ini, tufsidunna fil ardi, melakukan kerosakan di atas muka bumi, wala ta'alunna 'uluwan kabira, dan sombong dengan kesombongan yang sangat-sangat. Kesombongan yang besar. Inilah yang sedang dipersaksikan di hadapan kita sekarang, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang kita boleh buatlah, dengan doa, dengan sumbangan, derma dan sebagainya lagi. Mudah-mudahan kita dapat melihat, mudah-mudahan Allah memasukkan kita di kalangan orang-orang yang beriman yang bersama-sama membebaskan Masjid Al-Aqsa daripada tangan golongan Zionis itu. Orang yang kafir di kalangan ahli kitab itu. Mudah-mudahan sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'ah hatta yuqatil al-muslimun al-yahud, tidak akan berlaku kiamat, mana akhir zaman nanti orang-orang Islam akan dapat membunuh Yahudi atas kedurjanaan mereka. Orang Islam akan dapat bunuh Yahudi. Yahudi mana? Yahudi yang kafir daripada ajaran Yahudi mereka. Dan ini kita dapat lihat pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memasukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang dirahmati dan diampuninya. Allahumma alif baina qulubina wa wahhid sufufana wajma' kalimatana. Allahumma ij'alna min awliyaika as-salihin wa ibadika al-muqarrabin. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana. Allahumma ansuril mujahidin fi Falastin. اللهم أهلك اليهود اللدود ومن عاونهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك الله.